Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan 5 hari ini ingin membentangkan tugasan yang kedua yang bertajuk tekanan kerja dalam kalangan kaki tangan hospital. Sebelum saya pergi lebih lanjut, lebih elok jika saya memperkenalkan dulu ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu saya sendiri, Muhammad Afif Akram bin Saupi. Yang kedua, Muhammad Safwan bin Yaakob. Yang ketiga, Omar bin Tua. Yang keempat, Fatin Nabila binti Ahmad. Dan yang terakhir iaitu Nurul Nadia Nazira binti Zalkarnal. Kajian ini adalah memfokuskan kepada tekanan kerja yang dihadapi oleh hospital kerajaan. Tekanan pekerjaan merupakan tekanan yang berpunca daripada atau yang melibatkan daripada pekerjaan. Tekanan sama ada negatif atau baik dari segi mental, fizikal atau emosi yang merupakan satu punca penting yang boleh mengganggu gugat keharmonian kualiti kehidupan seseorang pekerja. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan menggunakan soalan-soalan selidik untuk mengumpul data bagi mengetahui latar belakang responden, faktor tekanan kerja dan tahap tekanan kerja. Kajian ini mengambil seramai 322 orang responden yang merupakan kaki tangan kerajaan di Hospital Sibu Sarawak. Data terdiri daripada jantina, golongan, status perkahwinan, pengalaman pekerjaan dan waktu pekerjaan. Dari segi permasalahan kajian ini berfokus kepada tekanan kerja dalam organisasi. Tekanan kerja ini memberi kesan yang negatif kepada pekerja sama ada dari segi mental dan juga fizikal. Ianya juga boleh membawa kepada penyakit. Justru itu, kesedaran dan pengesanan yang lebih awal adalah lebih berkesan dalam mengatasi tekanan. Dapat dilihat pada jurnal yang kami kaji, faktor tekanan yang utama ialah struktur, iklim dan organisasi, di mana pihak pengurusan dan pentadbiran itu tidak selaras dengan pekerja. Pada musim terkini adalah musim COVID-19, di mana tekanan kerja semakin meningkat. Dapat dilihat guru-guru yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran dari rumah iaitu PDPR terbeban dengan tugas yang perlu dibuat daripada rumah seperti mengajar, menyemak kerja, membuat perancangan dan lain-lain. Ada juga pekerja yang tertekan kerana perlu bekerja lebih daripada satu kerja demi kelangsungan hidup. Selain itu, tahap Key Performance Indicator ataupun KPI adalah perlu berpijak pada bumi yang nyata kerana pekerja dapat lagi mencapai target yang diinginkan tanpa rasa tertekan. Pembentangan ini saya akan membentangkan isu semasa yang berlaku di negara kita. Yang pertama, pekerja di Malaysia terpaksa bekerja lebih masa demi memenuhi keperluan kos sara hidup yang semakin tinggi di samping keadaan semasa disebabkan pandemik COVID-19. Gaya bekerja lebih masa ini dilihat sudah pun menjadi satu kebiasaan bagi pekerja di Malaysia dalam beberapa tahun kebelakang ini demi mencari pendapatan tambahan. Perubahan persetaran tempat kerja seperti terpaksa bekerja di rumah dan pekerja perkhidmatan e-hailing yang bergantung kepada jumlah komisen turut menekan pekerja. E-hailing yang dimaksud sini termasuklah Grab, Uber dan juga Maxim. Untuk yang terpaksa bekerja dari rumah, isu bekerja dari rumah ini juga pastinya menambahkan bebanan dan waktu kerja. Bukan sahaja yang dihadapi oleh pekerja swasta, malahan pekerja kerajaan seperti guru dan pegawai kesihatan yang juga didapati terkesan. Profesyen guru yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran dari rumah, PDPR, mereka sebenarnya terbeban dengan tugas yang berat sewaktu bekerja di rumah. Mereka perlu mengajar, menyemak kerja, membuat perancangan dan sebagainya yang dilihat sangat membebankan. Bagi menangani isu tersebut, meskipun Akta Pekerja 1955 telah menetapkan had dan hari bekerja maksimum bagi pekerja di Malaysia, namun faktor pemantauan yang lemah menjadi punca dan utama mengapa perkara ini terus berlaku. Dan yang terakhir, selain itu, perundangan sedia ada juga belum mencukupi bagi mengawal perkara tersebut daripada terus berleluasa kerana kebanyakan pekerjaan yang bersifat konvensional seperti e-hailing ataupun pekerjaan gig yang tidak tertakluk di bawah akta sedia ada. Sekiranya budaya kerja lebih masa terus diamalkan, pekerja di Malaysia berpotensi untuk terdedah kepada berbagai masalah kesihatan dan keselamatan. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan cadangan
penambahbaikan bagi kajian ini. Yang pertama adalah kajian mesti dilakukan lebih dari sekali. Hal ini dapat dilihat di mana pengkaji ini hanya melakukan kajian sebanyak satu kali sahaja yang memfokuskan kepada kaki tangan yang berkhidmat di Hospital Kerajaan Sibu Sarawak sahaja. Oleh itu, hal demikian, pengkaji pada masa akan datang hendaklah menjalankan kajian lebih daripada sekali supaya kajian tersebut mendapat data yang lebih mendalam tentang tekanan yang dihadapi di organisasi tersebut dan malahan dapat mengetahui punca berlakunya tekanan dalam pekerjaan. Yang kedua adalah supaya kajian akan datang hendaklah membuat kajian lebih meluas yang mana tidak memfokuskan kepada satu tempat saja. Hal ini kerana dalam kajian ini adalah memfokuskan kepada satu tempat saja, iaitu kaki tangan yang berkhidmat di Hospital Kerajaan Sibu Sarawak. Oleh itu, dengan adanya kajian ini yang secara meluas mampu mendapatkan data yang lebih banyak dan malahan pengkaji akan dapat mengetahui lebih mendalam tentang tekanan kerja yang dihadapi di organisasi. Okey, yang ketiga adalah pengkaji perlu menjalankan pada tempoh masa yang lebih panjang. Hal ini kerana jika kajian ini mengambil masa yang lebih panjang, jelaslah dapat dilihat lebih mendalam tentang tekanan kerja yang dialami oleh kaki tangan di Hospital Kerajaan Sibu Sarawak. Oleh itu, dengan adanya kajian ini mampu memberi kesedaran kepada kajian akan datang supaya menjalankan kajian dengan tempoh masa yang lama. Okey, secara kesimpulannya dapat dibuktikanlah bahawa terdapat pengaruh tekanan kerja yang dihadapi oleh pekerja di dalam suatu organisasi Hospital Kerajaan Sibu Sarawak. Oleh yang demikian, dengan adanya kajian ini mampu mengubah organisasi tersebut menjadi lebih bermutu kerana terdapat kelemahan di dalam organisasi tersebut, iaitu tekanan yang dihadapi oleh kaki tangan hospital. Tekanan kerja yang dihadapi daripada kaki tangan tersebut mampu mengurangkan produktiviti dan prestasi mutu pekerjaan. Oleh itu, perkara ini juga perlu diatasi dengan sewajarnya kerana pekerja juga akan memberi kualiti kepada organisasi dan malahan ia akan membawa kepada kemerosotan organisasi. Sekian, terima kasih.